yang English punya. Apa je? Tapi kalau nak faham, dia baca skrip tu. Sebab skrip tu lah dia translate kepada BN version, so jadilah buku Malaysia Madani yang BN. So kita tengok bahasa dia tu tinggi lah. Kami pun mula-mula kami bertanggungjawabkan untuk fokus pada Malaysia Madani ni. First kita go through tu perkataan-perkataan yang mana yang kita tak berapa familiar, jargon-jargon yang agak ni jugalah kan. Nak faham tu kita pun terpaksa panggil sahabat-sahabat kita daripada Dewan Bahasa semua. Lebih kurang kita pun ada jugalah faham. Pada masa itu juga kita panggil wakil daripada IDE, Institut Darul Ihsan, sebab dia orang yang bukan Malaysia Madani ni. So saya difahamkan yang Institut ni semua ramai yang KL agak struggle untuk sampai ke sini, betul? Tapi itulah, syukur Alhamdulillah dapat berada di sini. Saya sama perasaan tu pun, saya pun pernah juga dipostingkan KL di Kementerian Kerja Raya. Luckily sebulan tadi. Okey lah, maknanya kurang sikit lah struggle kan. Macam tu lah, maknanya orang Putrajaya kalau boleh tak nak ke sana lah. Dan orang sana surely lah kan. Walaupun kalau laluan tu kontra sini kan, maknanya orang ada ke sana ramai. Tapi tak apa, kami di Pacu ni sebenarnya tak ramai. Basically kita ni, mula-mula saya masuk Pacu, sebelum tu dinamakan Sepadu lah, atau Puan Maklum lah. Sebelum ni kita nama Sepadu, so kita berubah ni ikut mana pucuk pimpinan, kita akan ubah nama based on kesesuaian lah. So saya lebih kurang setahun masuk saja, beberapa bulan saya more on sebelum ni keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia ni yang bestnya tak ada orang berpanggil kita untuk berceramah semua. Seolah-olah macam semua orang rakyat Malaysia mudah faham. Sebut saja keluarga Malaysia, automatically faham dan orang tak banyak tanya. Even soalan-soalan parlimen, yang saya memang person in charge yang soalan parlimen, memang dia tak akan tanya apa itu definisi keluarga Malaysia, apa keluarga Malaysia nak buat, apa yang tuju dia. Tapi apabila datangnya Madani, memang kami kena attack, memang kena ni lah. Even sahabat-sahabat kita pun tanya pula, apa itu Madani? Walaupun kita memang didedahkan perkataan tu kan, dia punya M apa, K apa, dia pun dan ni lah, apa tu ni. Sebenarnya ikutkan idea asal bukannya. Benda tu itu disesuaikan. Kalau kita baca skrip tu lagi clear sebenarnya berbanding dengan kita baca Madani. Sebab ramai saya tengok dalam troll pun dia troll kan, apa M patutnya apa, A patutnya apa, D patutnya apa. Sebab kalau kita baca buku skrip tu, dia punya apa ni, detail tu lebih kita faham lah. Sebab dalam buku, dalam BN tu olahan bahasa dia pun tinggi, dan kita nak faham tu pun memang takes time lah. So move to ni, kita punya background kan. So ni basically adalah kesinambungan. Yang special yang kita tengok Madani ni, dia telah dikenali sebelum PMX naik pun. Datuk Seri Anwar Ibrahim naik, orang dah tahu, orang dah kenal. Masa sekolah pun dulu saya pernah dengar perkataan Madani, sebab dia pun asalnya back in 1987 lagi. Dia dah perkenalkan konsep Madani. Konsep Madani maknanya dulu kita kenal orang sebut masyarakat Madani. Sebenarnya asas dia, kalau kita go through balik, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, dia ambil inspirasi daripada istilah Madani itu sendiri adalah Madinah. So apabila kita cerita Sirah kan, tertubuhnya negara Madinah itu sendiri, dia terdiri daripada pelbagai kaum, terdiri daripada pelbagai agama. So daripada situlah salah satu idea yang dicetuskan daripada kata Madani itu, Madinah tu, dan disesuaikan dengan konteks negara kita, di mana kita pun mempunyai latar belakang
pelbagai bangsa dan agama. So, baik. Selanjutnya adalah sebelum ni kita memang ada perkenalkan untuk manhaj. Manhaj ini macam kaedah lah, kaedah. Tapi kalau sebutan kaedah itu adalah kaedah dalam bahasa Melayu, tapi manhaj ini adalah kaedah yang betul. Kaedah yang betul untuk menyampaikan macam tadi. Semasa Perdana Menteri kita naik pada masa awal-awal dulu, antara soalan yang banyak timbul di Parlimen adalah dia kata Madani ini adalah slogan ataupun macam mana? Adakah kita akan meneruskan dasar-dasar sebelum ni ataupun kita akan move to new chapter? So kita memang basically kalau kita tengok balik, kita susun balik kepimpinan kita yang lepas kan. Sebenarnya untuk melaksanakan dasar itu sebenarnya adalah untuk kebaikan semua, adalah untuk kesedaran rakyat semua. Memang dia punya misi adalah sama, cuma cara untuk memastikan perkara itu sampai kepada rakyat ada pendekatan berbeza. Contoh kalau macam Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia pendekatan Madani, dan dia sediakan Madani ni sebelum dia jadi PM, berbanding dengan PM sebelum ni. Dia masuk dan dia baru perkenalkan macam Datuk Seri Anwar, dia dah ada, dia bukukan itu yang adanya buku Malaysia Madani. Kalau kita tengok balik, kalau macam contoh zaman PM Tun Mahathir, dia perkenalkan wawasan 2020 selepas, saya ingat 10 tahun lebih kurang kan, lebih kurang 10 tahun lepas dia memerintah. Berbanding dengan Anwar Ibrahim, dia dah bersedia untuk mengambil alih pucuk pimpinan dengan memperkenalkan konsep Malaysia Madani. So dalam kerangka, kalau kita baca balik kerangka tu, sebenarnya kerangka tu adalah asal dia adalah manifesto parti-parti yang parti komponen dalam Kerajaan Perpaduan. Sebenarnya kalau ikutkan dalam TV selalu keluar, dia tulis apa? Draft strategi kan? Draft strategi 1, dia ada sampai 3 lah. Asalnya adalah kita sesuaikan dengan kita mapping dengan manifesto parti-parti komponen Kerajaan Perpaduan. So ada juga yang tanya, dia kata masa tu asalnya memang tak ada, sebab dia orang ni memang dah go through manifesto tu sebelum keputusan lagi kan. So dia orang tanya, dia kata dia datang pada kami lah, dia tanya mana perkataan Bumi Putra. Kalau tuan-tuan puan-puan baca dalam buku Madani, jumpa tak perkataan Bumi Putra? Oh ni ramai ni, ahli parlimen datang jumpa kami. Dia kata kenapa tak ni? Tapi yang tu kita ni lah, maknanya kita adalah jawapan dia kan, benda tu ada sebenarnya, tapi oleh kerana dalam buku dia orang tak, dalam manifesto tu tak ada, so dia orang persoalkan dia timbulkan isu lah. Tapi sebenarnya kalau macam apa yang ditekankan oleh PM ni, sebenarnya benda ni dah macam kopi sebenarnya, bukan kita punya apa yang dia cakap dalam konteks Madani itu sendiri, dan kenapa dia perkenalkan yang disamakan dalam skrip tu, dia akan translate kepada DM punya Madani tu, dia dah rangkumkan semua. So kerja macam kami punya unit, kita untuk menjelaskan apa yang DM sampaikan dalam buku tu. So benda tu lah macam kita pun takes time untuk faham. Luckily kita adalah kerjasama daripada Institut Darul Ihsan dan juga sahabat-sahabat kita daripada universiti yang pakar akademia pun turut bekerjasama dengan kami supaya benda-benda apa yang terkandung dalam buku tu diterjemahkan dalam konsep, dalam bentuk pelaksanaan. Rakyat tak nak tahu apa konsep yang sebenarnya kita perkenalkan Madani untuk Malaysia. Rakyat nak tahu hanya untuk macam mana kita sampaikan, macam mana rakyat untuk mendapat faedah dan manfaat daripada dasar-dasar pendidikan kerajaan. So basically yang Madani, jalanan Madani ini adalah himpunan daripada ni. Kita tahu yang PM kita dulu sebelum ni dia pernah dipenjarakan, dia pernah macam-macam dia punya halangan dan apa ni rintangan sebelum dia menjadi PM. So
So dalam masa perjalanan tu, dia banyak mengumpulkan buku-buku. Maknanya dalam kata lain dia suka membaca lah. So daripada buku-buku tu, dia extract daripada pandangan tokoh-tokoh fikir yang dia dihasilkan satu buku yang dikenali sebagai skrip lah. So kalau kita tengok apa ni, dia punya konsep asal tu memang dia cerita, ada yang cerita Perniagaan Madinah. So itulah konsep asal. Walaupun ada sebelum ni ada juga pertanyaan daripada beberapa pihak. Dia kata macam mana kita nak kaitkan Madani dengan Islam kan? Tapi benda ni memang dijelaskan oleh beberapa tokoh Indonesian pun. Sebabnya Madani itu sendiri pun asal daripada perkataan Madinah. So ini salah satu apa ni dia punya caricature oleh Datuk Lat dia sampaikan maknanya himpunan daripada pemikir-pemikir Sokrates, Lausa semua ni akan dimasukkan dalam merangkumi dalam apa terangkum dalam buku tu sendiri. Kalau kita go through buku tu memang ada certain idea tu, walaupun ada sebelum kata mungkin ada certain idea tu dah agak outdated, tapi boleh dimurnikan. Maknanya kita dah murnikan balik untuk bagi dia punya ni ikut perkembangan zaman. Macam kami tengah sekarang ni tengah workout lah untuk membina satu framework so that semua dasar-dasar yang kerajaan laksanakan adalah semata-mata untuk rakyat, dan juga paling penting adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim selalu tekankan, dia akan selalu sebut karomah insaniah. Maknanya dia nak memaksimumkan potensi individu rakyat tu. Setiap rakyat tu adalah ada potensi dia. So melalui bantuan, melalui sokongan daripada kerajaan, so semua rakyat akan dapat memperkembangkan dia punya potensial. So akhirnya akan kita semuanya dapat keluar daripada belenggu kemiskinan. Sebelum ni pun OPM pun ada mention yang dia menggunakan ekonomi madani kan. So dalam ekonomi madani itu sendiri pun memang adalah action plan dia detail, hasil daripada buat fikiran daripada beberapa tokoh akademik dan pakar ekonomi sendiri. So kalau benda ni tidaklah dibuat oleh PM seorang, so maknanya kita ada tim yang bantu PM dalam membuat keputusan. Baik, so inilah buku yang saya cerita tadi, skrip tu. Daripada skrip tu lah yang perginya ke Madani. So kalau kita baca skrip tu, dia punya apa ni perkataan tu very clear lah kan. Compare kalau kita baca bunga-bunga bahasa dalam buku tu agak dia punya apa agak jaga dia tu kita pun susah juga nak faham kan. So kalau kita baca skrip ni dia very straightforward. Okay. Sebelum terhasilnya buku ni adalah inilah buku sebelum yang tulisan dan idea daripada PM kita semasa dia di peringkat apa selepas pada bergelar mahasiswa, dia dah hasilkan buku. Dia bergerak aktif dalam apa pertubuhan ABIM dan menghasilkan buku. Contohnya isu penyelesaian masalah kepada masyarakat Madinah, dan juga seterusnya adalah yang idea Madani itu tahun 97 tu adalah hasil daripada buku yang Asia Renaissance yang dalam BM sebenarnya dalam gelombang Asia. So daripada sinilah dia rangkumkan semua, dicampur dia rangkumkan sekali dan dibuat kesimpulan dan dimasukkan dalam satu buku dan dibukukan dalam skrip tu. Dan ini kita dapat daripada sahabat kita daripada Institut Darul Ihsan, dia yang penerbit buku. Okey, ini saya seperti saya mention tadi adalah masyarakat Madani ni, dia ada mention dalam buku yang gelombang kebangkitan Asia tu. So dalam ni dia
dia ada tulislah tunjang kepada demokrasi dan masyarakat madani ialah karomah insaniah, kemuliaan darjat insan. Ini yang ditekankan oleh PM kita. So next adalah ini yang saya semua dah tahu, dia punya definisi madani yang dalam Jawab Bahasa Pustaka pun ada keluarkan. Itu madani bermaksud dia adalah istilah Arab, maju daripada segi pemikiran, kerohanian dan kemudaan. Itu berkenaan dengan masyarakat, generasi dan sebagainya. Untuk manhaj itu terarah kepada pembinaan masyarakat. So maknanya kalau nak buat sesuatu adalah berlandaskan kepada manusiawi. So seperti yang dikatakan dalam karomah insaniah, pendidikan yang memanusiakan manusia. Dan paling penting ditekankan adalah aspek akhlak. Maknanya akhlak individu itu sendiri untuk membangunkan sebuah negara. Kalau tak ada akhlak, mana runtuhlah sebuah tamadun dan juga sebuah. Okey, baik. Dalam buku tu kita dapat jumpa yang ni, kalau detail tu ada visi yang 6 tu, yang madani punya ni, dan dia pecah pula pada 8 dia punya sasaran. Dan dia ada juga apa dia punya, orang kata, pemboleh daya. Macam sebelum ni, dalam kita, kalau sebelum ni tuan-tuan tahu kan yang WKB. Daripada WKB itulah kita hasilnya RMK 12 itu. So kalau dalam WKB kita ada juga dia punya visi dan dia punya sasaran. Dalam madani ni disesuaikan dengan apa definisi madani itu, dan dia tambah lagi dia punya pemboleh daya melalui pemantauan dan juga institusi. Dia mementingkan aspek institusi dan mementingkan adalah faktor manusia itu sendiri untuk bagaimana untuk menggerakkan pembangunan negara. So dalam buku tu juga kalau kita perasan memang PM ada mention yang 8 elemen tu kan. 8 elemen yang kalau kita nak buat dasar mesti memastikan yang 8 elemen ni dipertimbang masuk dalam program. So nanti kita akan tengok lagi detail. Kementerian Ekonomi akan mententangkan kajian seperpenggal. So dalam kajian seperpenggal tu memang betul-betul yang diambil daripada konsep madani ini sendiri lah. Berbanding dengan RMK 12 tu, itu adalah berpandukan kepada apa ni, WKB, Wawasan Kemakmuran Bersama. So balik pada perjalanan pacu tu, sebelum ni kita memang dikenali sebagai sepadu lah. Sebab kita memang untuk deliver WKB tu, WKB sampai sekarang pun ada lagi elemen tu dalam kita punya RMK. Cuma dalam KSP ni dia akan murnikan balik untuk sesuaikan dengan konsep Malaysia Madani yang kita punya current PM punya ni idea. So kita tengok perjalanan macam mana kita mappingkan balik Malaysia Madani. So daripada tarikh pelantikan tu kita dah buat, dan kita plan untuk pemukiman. Ada pemukiman tu kita panggil semua menteri-menteri, kabinet dan juga top management dalam pemantauan. Kita duduk sama-sama, so kita rangkakan. So itulah hasilnya framework Malaysia Madani. So seterusnya pada 19, saya ingat Institut PBT ada terlibat dalam masa pelancaran, dulu dipanggil peluncuran 19 Januari ini. Dia launch untuk membangun negara madani yang dibuat di PICC last time tu. So seterusnya adalah ditubuhkan Majlis Tindakan Malaysia Madani. Kalau tanya Majlis Tindakan ni apa? So tuan-tuan puan perasan ada yang terkini lah kan. Contoh kalau macam dalam TV tu highlight berkaitan dengan menangani kesesakan di hospital, membangun semula sekolah-sekolah dakwah. Itu salah satu yang satu projek yang PM nak. Maknanya dia nak projek-projek yang betul-betul yang kita boleh laksana dalam tempoh masa
pendek dan juga dia punya impact segera. Contoh kalau macam kesesakan di hospital tu, kita dapat tengok yang siapa yang tahu hospital Kelang, ada Kelang. Kalau hospital Tuanku Waraimah tu kan, itu antara yang paling teruk lah dia punya dari segi tu. Dulu saya ingat sebelum kita masukkan projek ni dalam Bintang Ramadhani, kita dapat info daripada pengarah hospital, dia kata dalam average 4 jam, dia jam 4 jam telefon menunggu. So luckily benda ni kita dah sit down dan kita buat kita dah bincang sama-sama dalam Majlis Tindakan Malaysia Madani ni. So benda tu kita dapat tangani, katanya last punya finding dia kata instead of menunggu 3 ke 4 jam, so sekarang dah jadi sejam ke sejam setengah, tak pasti. Tapi ini adalah kenyataan daripada Menteri Kesihatan sendiri lah. Kan? So cara dia mudah sebenarnya. Kita sebenarnya kalau bekerja, kita jangan kerja kita tengok kita punya skop saja. Kalau kita tengok kita punya skop saja, memang rugi. Kita tengok kita kerja ni deliver untuk kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia siapa? Maknanya kita lah. Maknanya bukan kita saja. Institut Security pun bekerja, Pacu pun bekerja, Kementerian Kesihatan pun bekerja. So apabila kita duduk sama-sama, memang senang buat benda tu. Ini salah satu, kalau kita tengok dalam majlis tindakan, kita duduk sama-sama, yang top management. Sebenarnya benda tu senang. Selama ni kita tinggal kita kata, oh tak apa, ni tanggungjawab kita Kementerian Kesihatan sebab dia yang jaga hospital kan. So melalui kita buat, kita sit down sama-sama, benda ni sebenarnya simple nak buat. Kita ada hospital, kita ada berdekatan dengan hospital tu ada satu klinik dan bandar botanik saya tak saja. So kita boleh buat sebenarnya. Kita pindahkan sebahagian pesakit yang selalunya yang dapat rawatan yang ni adalah yang rawatan harian je kan, daycare punya kan. Dia bukannya yang warded punya hospitalized punya. Sebab yang diorang ni ramai yang tu yang punca crowded dekat hospital. So salah satunya kita panggil semua ni. Dan kita sit down sama-sama, sebenarnya boleh buat. Benda tu selesai dan katanya dah cut to half, maknanya instead of tunggu 4 jam, dah jadi 2 jam. 3 jam dah setengah. Okey lah, maknanya dah improve. Sama juga dengan pelaksanaan projek-projek sekolah daring. Kita ingat sekolah daring ni kita tengok di Sabah Sarawak banyak kan. Kita tahu, memang betul, di sana memang banyak. Tapi kita lupa. Yang kita lupa yang awal-awal ni, sebelah je Putrajaya ni, Bandar Boru ni, tak jauh pada ni. Tapi hakikatnya memang ada. Sebab last time tu saya ada kes yang student terkena tipu apa lah. Tapi kita nampak mungkin benda tu simple, tapi sebenarnya in long term mungkin boleh mengancam nyawa kan. So sebelum ni kalau kita ikut kaedah perolehan kan, mungkin ambil masa lama. So kita sit down together, kita sama-sama ini fikirkan idea. So instead of sebelum ni mungkin saya ingat paling laju pun boleh take off projek tu dalam 3 bulan. So kita dah runding dengan Kementerian Keuangan. So benda tu boleh buat dalam, saya ingat dalam tak sampai sebulan tu boleh selesai semua. Lepas tu kita boleh buat nantikan dan terus projek tu boleh take off. So sebenarnya benda ni boleh ni. Sama juga dulu kalau kita tengok idea yang sebelum ni lah kan, kita tahu yang dulu Ocean Strategy kan. Kita tak cerita lah idea siapa, tapi benda tu salah satu juga dimasukkan dalam elemen pelaksanaan projek itu. Sebab dalam sebelum ni kalau kita tengok kementerian-kementerian, jabatan-jabatan masing-masing betul tak buat institut latihan sendiri kan? Dulu kalau kita nak masuk, contoh kita nak pergi, contohlah saya dulu saya di Penangkutan kan, MRT nak apply institut latihan di JPM, kita tak mahu sebab kita tahu probability tu dapat tu rendah kan. Once kita dah ni semua, sebab kita tengok kita ni adalah satu kerjaan, mana kita bukan bekerja untuk, contoh tuan-puan di Institut Giti pun kita kerja untuk Institut Giti saja. Kita deliver untuk satu Malaysia punya ni kan. Maknanya kalau kita fikir macam tu, benda tu boleh selesai. Maknanya kita duduk sama-sama, dah tak ada apa pun. Maknanya benda tu instead of kita terbiar, contoh kalau masa institut latihan dulu ada certain kemudian dia tak buat, tak ada peruntukan, tak jalan kan.
punya institut Berhad. So why not kita bagi pinjam daripada institusi yang sahabat-sahabat kita daripada kita. Sebab benda tu memang boleh buat. Kita tak perlu bersaing pun. Konsep lotion tu tak bersaing kan? Kita tak bersaing. Maknanya kita masing-masing kita continuously improve each other, and then benda ni menjadi tanggungjawab bersama untuk kita deliver pada rakyat. Sebab tanggungjawab kita adalah kita sebagai kita pegang kita punya ni, kita identiti kita adalah kita sebagai kerajaan. Jangan cakap kita betul kita pegawai kerajaan. Oh tak apalah. Kalau macam isu-isu pemantauan, kita tak apalah, kita bagi sahabat kita di ICU pantau. Tak mestinya, sebab kalau kita sama-sama macam awam ke ramai kan. Kalau dulu saya ingat ada idea seorang isu ke minister tersebut, dia daripada Kementerian Kerajaan, dia kata kalaulah macam contoh kita semua balik kampung lalu, atau contoh pothole, contoh yang lubang-lubang jalan, kita ambil gambar, kita hantar pada pencegahan, so benda tu boleh selesai. Masa tu dia punya idea, dia kata satu gambar RM1. Saya ingat gitulah lebih kurang punya idea. So benda tu tak tahulah tak pasti berjalan ke tidak, tapi ada kesannya. Maknanya kita balik kampung, kita tengok okay, kita lapor, and then benda tu dia akan ambil tindakan kan? Walaupun mungkin tak semua lah kan? Tapi kita tahu sebab macam jalan contohnya, dia tentukan dia every inch ada berapa ringgit dia punya kan, nilai dia. Maknanya untuk tujuan maintenance. Cuma tengok PBT atau kerajaan dia guna tak guna. Itu isu. Itu nak ada isu lah. So, kalau kita tengok benda tu semua, kalau kita tengok untuk kita deliver pada rakyat, untuk memudahkan rakyat, kita tak akan rasa macam ada halangan. Ya. Kalau kita rasa kita duduk dalam limbo, tak apa, aku just fokus benda ni. Betul, just fokus. Tapi apabila kita tengok kita ni salah satu entiti dalam kerajaan Malaysia yang bertanggungjawab untuk keseluruhan kerajaan Malaysia untuk deliver pada rakyat. Yang benda ni kita baru nampak, kita bersama peranan kita sebenarnya bukan setakat deliver ni saja, tapi untuk kerajaan deliver pada rakyat. Untuk kita pun sebagai pengguna juga kan, bukannya sekadar apa ni, rakyat tu adalah ni, kita adalah sebagai rakyat, dan kita juga adalah sebahagian daripada jentera kerajaan yang tanggungjawab untuk memberi menyampaikan perkhidmatan kerajaan. Sebelum ni juga macam kita ada sesi engagement dengan Kementerian Ekonomi. Ada juga sahabat-sahabat kita, dia kata kenapalah Kementerian Ekonomi susah sangat nak lurus dia punya penuntukan. Memang kita tekankan yang benda ni sepatutnya tak ada isu. Yalah, mungkin dia ada priority kan, ada keutamaan, mungkin ada projek yang urgent betul-betul yang memerlukan. Tapi kita kena pandang itu, kita tak boleh pandang pasal apa Kementerian Ekonomi tak dapat ni. Kita pandang apabila Kementerian Ekonomi tak bagi pada peruntukan pada ni adalah kau dah menafikan hak untuk kementerian tu dilihat pada rakyat. Yang macam tu lah bukan. Tapi kita tengok baliklah yang soalan satu lagi yang pasal priority semua ni. Sebab kita pun dari segi peruntukan pun ada kekanan ya. So, tak semua yang kita boleh bagi pada semua. Tapi at least kalau macam projek-projek macam ni, projek-projek macam Bintang Ramadhani ni biasa dia datang sendiri daripada PM. Selama ni kalau kita buat, kita panggil daripada agensi dia semua, dia akan ke isu, so macam mana kita nak troubleshoot isu, barulah kita come up dengan penyelesaian. Tapi this time kita ada penyelesaian, kita bagi cadangan pada PMP. Mana satu yang projek yang betul-betul yang memberi kesan pada rakyat. Itulah yang kita ada, sekarang ada lebih kurang 12 projek. Seperti saya akan tunjukkan sikit. So basically ini saya dah ni lah cerita dah yang berkaitan dengan takrifan Malaysia Madani. So kenapa konsep Malaysia Madani digunakan? So ini adalah dalam ni yang saya daripada buku ni, kita go through konsep Malaysia Madani dijadikan untuk jalan ke depan untuk Malaysia. Dalam buku tu Datuk Seri Anwar Ibrahim ada nyatakan, dia kata kalaulah dia tidak lagi menjadi Perdana Menteri, boleh saja buku ni maknanya digunakan untuk kita move forward. Tapi ialah memandangkan kita ni di Malaysia, kita dah di apa? Buat surat doktrin kan dalam
fikiran kita, bertukarnya dia punya dua konsep, dia punya walaupun benda tu bagus kan, walaupun benda tu kebaikan untuk semua. Kalau kita nak compare dengan negara-negara yang sekitar kita, mungkin kita punya parti dah banyak kan, compare dengan US, dia tukar dua tu je, Demokrat dia tukar dua tu je kan. So maknanya walaupun dasar tu ubah, tapi kita ni tukar dua set. Itu yang jadi isu lah. Jadi, macam kami macam sesumpah macam kan, mana dulu kita orang Malaysia masuk JPM baru, Malaysia Madani. Sebaliknya saya baru lagi, kalau yang dulu lagi tu dia dah kerja prihatin dah, sebelum tu lagi dia dah kan. Jadi benda-benda macam ni yang kita memang kita tak boleh buat ni pun, kita just ikut je kan, government of the day memang itu. Tapi ini mungkin satu benda yang kita think to ponder, kita nak fikir kan, benda ni sepatutnya kita kena jadi macam ni. Tapi it's okay, selagi mana kita ada Perdana Menteri yang boleh mengemudi kerajaan, dan itu dah cukup baik. So konsep Malaysia juga untuk mengangkat semula martabat. Kalau kita baca buku awal-awal tu, dia nyatakan banyak isu-isu, masalah-masalah yang berlaku dalam kerajaan itu sendiri. Dalam term dia tu pemborokan bulan 9. Apa lagi? Banyak pasal isu rasuah kan. So benda tu yang menghalang sebenarnya kerajaan untuk maju ke depan. So daripada situ, kemudian barulah dia datang punya strategi untuk penyelesaian masalah-masalah. Sebab itulah dalam konsep Madani dia tekankan karomah insaniah. Sebab dia kata, ikutkan buku tu, dia kata yang benda yang paling utama untuk membangun sebuah negara adalah akhlak. Maknanya modal insan tu sendiri. So kalau tanpa karomah insaniah tu, kalau tanpa akhlak, sukar untuk kita bangunkan sebuah negara yang betul-betul yang integriti. So sebenarnya itulah kenapa diperkenalkan adalah untuk mengiktiraf hak setiap warga Malaysia tanpa mengira latar belakang lah, untuk sikap saling menghormati. Ini yang dalam definisi Madani itu sendiri. Okey, yang ni seperti saya cerita tadi, ada tumpuan kepada untuk menyelesaikan masalah, isu-isu yang ada ni. So ini saya rasa tuan-tuan puan dah baca kot definisi yang Madani tu kan. Tapi yang ni kita bukan ikut satu buku lah, bukan buku dia saja, maknanya kita combination of 2-3 buku dengan kita punya engagement. So kita buat sendiri kita punya ni lah. Contoh kemampanan tu merujuk kepada apa yang keadaan yang mampu dipertahankan. Contoh kalau macam ekonomi mampan macam mana, alam sekitar mampan macam mana, dia punya term. So elemen yang penting yang saya nyatakan tadi lah, ada 8 tu kan. Cumanya kalau perasan PM kita ni, dia sebab itulah dalam buku tu bahasa-bahasa dia tu macam agak unik sikit. Sebabnya PM ni dia tak prefer untuk guna perkataan pinjam. Integriti pinjam kan perkataan? Pinjam kan? Apa perkataan sebenar dalam PM? Integritas. Ceraki urai kan? Apa ni? Tuduhan kan? Sebab memang dia tak prefer. Contoh kalau yang kita yang last time tu, banyaklah dia tukar yang even kita cakap perkataan luar bandar, walaupun dalam buku dia luar bandar, tapi dia kata saya tak prefer luar bandar, saya prefer desa. Tu yang KKTW dulu, KKW jadi KKTW kan, desa. So tak diurus tata kelola. Itu memang dia ni lah. Kalau kita baca orang kata buku ni banyak term macam Indonesia macam kan, betul. Sebab memang kalau kita baca balik buku, ada certain perkataan kita pun tak jumpa pun maksud dia. Saya ada search, ada view lah kita orang dalam pacu ni, question each other, saya lupa dah perkataan tu.
Tapi memang tak ada dalam DDP pun tak jumpa. Dari buku tu ada, tapi tak tahu, hanya PM saja dia faham kan. Ada dua yang saya lupa dah dia punya ni. Kita tertanya, panggil sahabat kita daripada dia, kita tak ada tapi tak tahu macam mana dia punya, mungkin tinggi lagi lah bahasa dia. Okey, ni yang 8 elemen tadi, ekonomi, pengembangan, institusi pendidikan. Yang ni sebenarnya dah di dalam, kalau kita baca buku bajet kan, buku bajet yang dia nyatakan, buku bajet ni saya dia clear, dia terus nyatakan manfaat dia apa, sasaran dia apa, kan? Compare dengan kalau kita baca buku tu kosong saja, susah yang kita nak sesuaikan dengan apa. Contohnya saya tunjukkan bajet ni kan, cerita terus banyak kesejahteraan, mana dia nak fokus, hutan negara, bencana alam, tinjauan global, cabaran dia tu kan. Lepas tu dia dah tunjuk dah macam mana pemacuan ekonomi, tanggungjawab fizikal kan, juga progresif, semua dah ada dalam. Kalau kita baca go detail sama, kalau kita baca dalam ekonomi madani pun dia dah ada dah sasaran. Maknanya kalau kita cerita dalam buku tu terlalu umum, tapi apabila dalam ni dalam ekonomi madani sendiri pun sama, bukan saja dalam bajet. Sebab tu kalau macam saya lah, kalau macam contoh ahli-ahli parlimen yang tanya ni detail, saya bagi buku tu je, saya bagi buku bajet tu kata YB, kalau YB nak tahu detail boleh refer buku. Buku ni banyak cerita yang ni. Contoh kalau nak cerita kawasan dia dapat urut, mungkin tu adalah dari segi dia punya terperincinya kan. Kalau kita baca buku, kalau soal dia, buku ni banyak yang kita pun tak berapa faham. Saya bagi baca buku bajet. So, buku bajet tu dia lagi jelas, tapi dia more on monetary policy lah, dari segi ekonomi semua tu lah. Dan kementerian juga memang dah ditanggungjawabkan lah untuk dia orang sendiri camak dengan dasar-dasar yang boleh disesuaikan dengan madani. So ni kalau kita tengok detail ni kan, dia pergi kepada reformasi institusi tata kelola, contoh perempuan di bawah ni lah, trust strategik 2 ni kan. So ni dia dah nyatakan dengan sini semua yang buku bajet dah, tapi yang akan detail nanti benda ni akan masuk balik dalam KSP, kajian separuh penggal. So sebelum ni pun kita adalah engagement sikit dengan apa ni sahabat-sahabat kita ni, salah satunya daripada Kementerian KPKT, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. So dia ada buat lah, maknanya apa fokus dia, apa isu dia, dan disesuaikan dengan petak mampan tinggi, kemampanan, kesejahteraan dan kita hormat, yakin dan insan pula. So apa yang dia cadangkan, so apa macam yang the latest one, PM announce kita dah buat perkampungan madani di kawasan DBKL kan. So tu mengambil contoh daripada pelaksanaan konsep madani itu sendiri. Walaupun pada awalnya sahabat-sahabat kita di DBKL ni rasa takut lah, dia kata boleh ke kita nak buat kan. Sebenarnya benda ni basically boleh kita sesuaikan kan. Macam tu perempuan punya agensi dah clear cut lah tata kelola ni institusi. Macam sahabat-sahabat kita daripada Kementerian Kesehatan, ada lagi yang ni sebelum ni, sekarang ni alhamdulillah dah semua dah nampak dah ada progress lah. Sebab benda ni dah kita nyatakan dalam KSP. Dan KSP ni kita lebih pada projek-projek pembangunan. So, projek-projek pembangunan ni di bawah Kementerian Ekonomi lah. So dalam tu kita akan go detail. Cumanya yang di pihak pacu kita monitor apa ni projek-projek ikhtiar madani, which is yang apa ni high impact, projek yang high impact, dan juga dia punya pelaksanaan tu dalam masa tempoh jangka pendek. So kita pun sebelum ni engagement dengan apa ni Kementerian Alam Sekitar dan ICC tu kan. Sebelum ni kita dah ni sama je, sebelum dibuat tu pun dia ambil kira 8 elemen dalam pembangunan dasar dia. So
dalam buku tu juga ada nyatakan berkaitan dengan complexity, complexity, contradiction, kerumitan, kejanggahan, kekacauan dan keserentakan simultaneity. So dalam dia punya penyembangan ni kita sesuaikanlah dengan apa yang isu yang bangkit dalam current punya isu. Contohnya kalau macam komunitan tu, isu TVET kan, tuan-tuan pun dengar sama TVET kan. Apa benda TVET? TVET sebenarnya dia banyak agensi, kita banyak champion. Mula-mula kita nak bagi pada Kementerian Sumber, tapi KPT pun dia buat. KPM belum lagi sebab dia mungkin bawah dia kan. KDW pun ada. Banyak lagi. KBS mana dia kan. So sebelum ni memang itulah salah satu orang kata complexity. Kita nampak apabila kita panggil semua jabatan-jabatan yang kita duduk sama-sama, situ dia baru kita nampak benda ni. Sebab masing-masing menyatakan, contoh MITI, dia ada sasaran dia untuk TVET saja. Dia nyatakan dia memang deal top lah, dia deal dengan direct dengan syarikat-syarikat ni untuk macam mana nak bagi kerja pada graduan kan. So macam Kementerian Sumber dia lebih pada buruh kan. So kalau macam KKDW dia ada target ke? Spesifik target dia adalah orang miskin, orang luar mana. So kita duduk sama-sama, barulah benda ni nampak clear. Tapi sampai sekarang kita masih dalam proses lagi lah untuk consider projek TVET ni salah satu projek kita punya high impact ni projek lah. Kita masukkan dalam projek Bintang Madani. Macam contoh pencanggahan ni, contradiction, kita kejar pada ekonomi. Biasanya ekonomi ni berkaitan dengan tanah lah, pembangunan tanah. So apabila bangunan tanah menyebabkan ekosistem. So contradiction dia apabila kita nak jaga alam sekitar, pada perjalanan kita nak membangun. So itu adalah salah satu elemen pencanggahan. Macam kekacauan ni, di BKL lah ni yang kita engage sebelum ni, kita buat perkampungan madani tu kan. So macam mana kita relocate rumah. Sebab rumah yang contoh yang sebelum ni, saya tak pasti yang dekat KL tu rumah apa nama tu. Dia ada pelbagai ni kan, macam kelas lah. Ada yang beli yang harga yang mahal. Lepas tu ada yang beli yang harga yang M40, ada yang B40. B40 tu ada, bukan dia beli pun, ada yang government yang tanggung kan. So jadi isu sebab masing-masing tak nak bayar dia punya apa tu, fee tu kan. Kalau department macam tu lah. So itu salah satu isu. Macam kita nak buat perkampungan madani pun, macam mana kita nak masukkan semua penduduk yang berlatar different punya background duduk sama-sama dalam satu kawasan. Agak kacau sekali. Macam kita engage dengan penguasa PTBKL, dia memang susah lah. Dia nak bercakap tu pun dia punya perkataan kita pun tak apa-apa ni lah, seronok lah kan dengar. Dia memang dah deal dengan benda tu lama ya. So dia kata sekarang kau nak buat, cuba dulu lah kata. Tapi kacau lah kan? Macam-macam nak timbul isu, nak letak kawasan tu sendiri letakkan macam contoh. Kalau kita perasan rumah yang besar-besar, contoh CBD, rumah baru, kita akan letak dekat oxidation pond kan? Kolam tu. Tapi kalau rumah kos rendah, memang dia letak tu. Sebab memang macam tu. Sebab kalau dia buat letak rumah yang besar-besar tu, orang tak akan beli kan? Tapi oleh kerana kita terdesak golongan yang kalau kita mungkin, saya pun salah seorang dah lah. Sebab dalam government pun kita bukannya gaji tinggi kan. Kalau di area KL ni memang rumah teres pun rumah kan. So terpaksa lah nak tak nak belilah rumah yang nak rumah atas tanah kan. So rumah yang agak ni lah. Normally dia located dia punya ni dekat tu oxidation pond, kilang. So benda tu ni agak kacau. Kita nak buat pun memang agak susah lah. So keserentakan lah. Kerana semua orang kata yang utama kan. Masing-masing itu penting, ni penting apa semua. Dan sebab tu lah kita panggil duduk sama-sama. Yang bagi final say PM. Kita memang cerita lah komunitas penting-penting. Cerita pasal hospitalnya, cerita pasal immigration pun isu juga. Cerita pasal apa,
proses sebelum ni nak buat apa, nak mohon lesen. Mohon salah satu isu tu bila kita duduk sama-sama dalam majlis tindakan Malaysia Madani tu, okey sikit lah, reda sikit lah isu tu. Pada masa sama juga PM dia kalau boleh dia tak prefer, kalau macam contoh kalau cakap isu tu dia ke isu KPT, dia tahu isu KPT je contohnya lah, memang dia memang dia tahu isu ni tapi dia tak tahu detail kan. So untuk dalam projek Bicara Madani ni, kita ni Bicara Madani ni kan, dalam apa sebelum masuk tu kita masuk dalam pasukan tugas reformasi ni STAR ni. So kita engage contoh KPT. KPT buat apa? KPT patutnya universiti, dia fokus pada PTE, MTS kan. So kita bagi projek PM, bagi amanah pada KPT untuk handle projek KPM, sekolah daerah kan. Sekolah daerah betul lah. So macam MITI dia international kan. So daripada kau sibuk nak cerita international, why not you pergi handle hospital. So benda tu alhamdulillah, benda tu berjaya lah. Maknanya PM nak cerita dia kata kita ni kena multitasking lah. It's not only your job to do your minister punya business, tapi pada masa yang sama perlu juga ambil tanggungjawab sebagai salah seorang penjawat awam untuk deliver pada rakyat. So luckily cerita yang MITI ni agak ni jugalah, TKSU dia di-engage untuk projek ni. Lepas tu a few months tu berlaku kosongan di KKM, so dia sekarang jadi TKSU KKM. So it's nice lah, maknanya dia masa tu dia present projek Selatan Hospital Kerajaan ni, saya rasa antara the best lah dia punya ni. Kita pun kita ingatkan dia masa tu, Datuk Seri dah masuk KKM ke? Tak, dia kata saya TKSU MITI. Tapi yalah, mungkin projek dia berjaya dan PM nampak dia punya potensial, terus hantar dia jadi TKSU KKM lah. Dia macam mana kalau KKM itu sendiri tak nampak dalam saya. Bahagian orang lain boleh nampak. Itu cerita dia blind spot. Kita shock sendiri, kita kata kita dah tahu semua isu kita dah ni. Tapi kita tak tahu mana satu isu yang PM nampak benda-benda betul-betul yang segera. Nak cerita semua lah, cerita pasal doktor kontrak, cerita pasal tak cukupnya staff kita, tak cukupnya infrastruktur kita. Semua dah cerita. Tapi PM tengok mana betul-betul yang boleh kita buat dalam masa terdekat. Benda yang kita buat terus impact dia. Macam kalau contoh kalau kita buat hospital, takes time. Construction berapa lama, perolehan berapa lama kan. So dia nampak benda ni. Sebab rumutan kalau kita baca dalam kita go through social media, banyak orang berungut benda-benda ni kan. Beratur lama kan. Parking kan. Parking tu salah satunya hospital sedang ni memang salah satu dia masuk dalam projek. Cumanya ada isu lain pula lah yang tu, sebab macam contoh sedang ni kita pasal dia kena government kena ni lah dengan ada satu sebelah tu ada tapak apa, dia isu sikit lah tanah kan. Tapi benda tu tengah ni lah, maknanya tengah dibuat. Macam sedang tu salah satu pilot project kan. Tak tahu, saya pun tak pernah dapat rawatan di sedang lah, so buat kita Dr. Jaya kan. Tapi mana-mana pun sama aja isu ni kan. Cuma kita pun selalu bercakap lah, kita cakap kenapa lah hospital tak terus dibuat parking yang tekad tu kan. Dah semua ada isu baru buat, tapi Putrajaya pun siap kan. Sama juga di Sedang. Memang itu akan jadi isu. Sebab di Putrajaya sendiri dulu cadangannya ada mundur dia. Kalau tuan-tuan pergi depan ni ada bawah tanah punya kan. Dia ada, tak silap saya ada 9 stesen. Tapi oleh kerana dulu masa zaman PM tu nak buat, datang zaman Pak Lah dia cancel lah sebab dia tengok benda tu bukan priority. Lagi pun Putrajaya ni, kalau korang tahu, jam dia weekdays je, hari kerja je, cuba datang weekend. Tak ada orang. Dia tak ada orang. Orang Putrajaya ni ikut kajian, orang Putrajaya dia tak suka terlibat dengan aktiviti-aktiviti Putrajaya. Putrajaya ni kalau tengok event-event yang besar-besar ni, orang luar. Saya tahu, saya duduk Putrajaya 17 tahun dah. Saya pun sama. Kalau dia orang datang ramai-ramai kan, contoh buat Merdeka, orang datang lah. Sebab kita dengar pun kan, deruman enjin apa tu, jet semua kan. Duduk rumah kita dengar, okey. Jadi
So kita nampak. Jadi kalau buat pun sebab MOT ada buat feasibility study kan. Maknanya benda tu dia viable masa yang kerja. Jadi macam mana pula hari-hari yang tak kerja? Orang tak guna. Itu je. Memang underutilized. So benda tu akan bawa kerugian kan. Sebab macam infrastruktur transport ni bukan murah. Sebab itulah kalau kita tengok di kalau perasan pergi Masjid Besi tu, kita pun segan kan kalau orang ambil gambar sebab tergantung dia punya ni kan. Dia punya jambatan monorail. Trek memang ada. Saya pernah, sebab saya pernah sebelum duduk di MOT, diberi peluang untuk masuk dalam underground punya ni. Memang cantik. Cuma kita takutlah sebab memang dah lama kan tinggal ni. So benda tu kalau jalan memang cantik lah. Memang dalam Putrajaya ni okey lah kan. Dalam especially ni pula tak besar ni, yang paling jam pun. Yang lain kurang. Kalau sebelum ni, contoh macam kita tak buat waktu fleksi bekerja kan. Putrajaya ni antara pagi-pagi antara paling banyak accident. Pasal awak nak kerja, dia nak balik pukul contoh dia nak balik pukul 5 kan. Dulu kalau kita masuk pukul 8 1 minit, kita kena tunggu 5.30. Betul tak? Betul. Dulu. Sekarang ni, maknanya kita masuk 8 1 minit, kita balik je lah 5 1 minit. Dulu itu jadi. Memang pagi-pagi banyak accident. Sebab masing-masing nak kerja. Walaupun Putrajaya ni sangat jam pun, tak ada apa pun. Siapa yang menemukan dia masalah. Saya alhamdulillah Tuhan campak saya ke KL sekejap, insaf sekejap lah. Maknanya kalau jam pun, alah Putrajaya kot jam, tak ada apa pun ni. Betul je. Dan sebabnya ikut prioriti naik je PM ni, apa dia dapat prioriti. So PM kita yang baru ni, PMS ni, dia tak prefer yang projek mega, which is mega ni banyaknya di zaman PM9 kan? PM9, PM6 banyak dia punya ni. Tapi dia ada dia punya justifikasi. Dia ada plan dia kan? Saya pun pernah kebetulan terlibat dengan banyak juga projek ni. Tapi dia ada dia punya ni kan? Dia kata dalam tempoh 10-15 tahun baru ada hasil. So benda tu akan tapi benda tu memang ada lah dia punya perancangan kan, masuk macam mana dia perkenalkan Blue Ocean ni. Benda tu sebenarnya bagus. So yang ni lah yang target saya cerita tadi, dia nak adalah low cost. Macam contoh projek yang kesihatan hospital, kita tak pakai duit. Kalau pakai duit pun kita tambah dari segi ni, dia punya relocation, kita relocate staff, dia claim OT. Itu je. Kita tak lantik staff baru, tak ada. Maknanya salah satu dia punya ni. So kita just move, bukan buat premis baru, tak ada. Kita gunakan premis dia ada. Instead of pesakit-pesakit yang nak dapat rawatan di hospital Rahimah tu, dia pergi ke klinik sebelah yang dia panggil klinik sendiri di Bandar Botani. Kan? Macam contoh kalau macam projek soalan yang saya cerita tadi, dia aspek perolehan tu memang satu benda yang agak ni lah, sebab kita tahu di sekolah di Malaysia ni banyak sekolah, so kita tahu yang sahabat-sahabat kita di Sabah Sarawak pun ada lagi sekolah-sekolah pakai KB kan, ada lagi. Itu memang kita tahu lah. Kalau kita duduk masuk dalam tu, kita tahu panas dia macam mana. So kita memang peruntukan memang ada kat sana, tapi pada masa yang sama juga kita kena ambil kira juga yang mana yang di kawasan bandar juga ada juga sekolah-sekolah daib yang macam saya cerita tadi yang dibangilah. Susah satu buat bangi sebab kita nak buat praktis kan. Kita tengok berapa lama tempoh sebenarnya daripada perolehan kita nak laksana, jadi kita nak settle kan berapa lama. So kita ni, so projek-projek tu dalam tempoh dia dah selesai dah dia punya macam dia kurang uji kaji lah kan, dia buat perintis dan dia nak dikembangkan untuk laksanakan di tempat-tempat lain juga. Kalau tengok kalau tengok hasil dia tu memang terdapat outcome yang high impact, so kita akan sebar luas. Dia panggil perluasan pelaksanaan kan. Contoh yang sekarang ni saya cerita tadi 4 lah kan. Kesakan pesakit di hospital kerjaan, kos hidup yang agro makanan tu, kalau tuan-tuan berpasan hari ni ada agro tu. Salah satu di Tanah Madani punya projek yang pukul 12 sampai pukul 2. Tapi saya tak nak pergi pun.
Buat je lah nak bekerja balik solat jemaah kan. Apa kaum haba betul kot kan, ada masa kan. So sebenarnya adalah yang biru tu kan, yang ni kesesakan immigration di KLA. Itu satu. Tapi yang KLA ni sudah immigration sendiri pun minta tolong kementerian lain untuk bantu dia, sebab memang isu ni agak ni juga lah. Cuma lately ni timbullah ada beberapa isu sebab ada campur tangan individu tertentu. So ada lagi juga yang berlaku. Kita dapat laporan yang ialah isu-isu counter dia kan, macam-macam. Kita kalau kita tak jaga counter mungkin kita tak tahu, tapi kalau kita jaga counter kita tahu kan. Itu macam kita sebelum ni nak buat UTC. UTC still ada kan. Kita sukalah sebab kata, okey, UTC boleh lah, kita pergi weekend, pergi malam. Tapi kita ada fikir tak orang yang menggerakkan UTC tu, yang duduk counter, dia macam mana? Ikutkan statistik, saya dulu pernah duduk di MOT, ramai yang maknanya signifikan punya number lah pasangan yang bekerja tu rumah tangga dia ni bergolak. Itu adalah finding yang kita jumpa salah satu. Sebab selama ni macam contoh kalau macam doktor, nurse, dia masuk kerja, dia dah tahu dah aku nak kerja nurse, surely akan kerja kan, dia ada shift dia kan, malam apa siang dia kan. Kita ada tak macam tu? Majoriti tak ada. Memang dah tahu aku pasal apa. Pasal tu aku tak pilih doktor, pasal tu aku tak pilih kerja kat ni hospital kan. Pasal dah tahu masa kita bekerja lah 8-5 kan. Maknanya sekali-sekali adalah kerja ni. Dua orang ni yang duduk di kaunter ni tak hari macam tu. Weekend boleh kerja, tapi staff ni tak bertambah. Masa dia announce UTC tu, bukan datang dengan bajet untuk latih staff tau. Itu pengalaman yang saya tahu lah. So saya tak pelik kalau macam UTC tu dah makin kurang kan, tak banyak dah. So, immigration ada lagi ni. Immigration ada lagi. Immigration ni pasal kesesakan dia luar biasa lah. Kita pergi mana-mana pun selalu ambil nombor kan. JPJ pun ada lagi JPJ. Yalah kalau macam JPJ kalau kat sini pun diorang kata kalau pergi lewat sikit ambil nombor kan. Sama lah. Kena pakai sistem EQ tu kan. Yang boleh balik, yes. Itu salah satu dia menampilkan lah. Maknanya kita boleh tengok berapa remaining punya ni kan, berapa lama lagi kan. Tapi itu kena ni juga. Sebab saya pernah termiss lah. Dia kena plus minus, remaining gitulah. Tapi itu adalah satu perbaikan dalam ni. So ada lagi ni projek yang hijau sebenarnya dalam tempoh dikaji, maknanya tak saya evaluasi lagi, maknanya ada result tapi result tu orang kata tak signifikan. So yang hijau, yang biru tu dah signifikan lah, maknanya yang dah buat, dia dah terbukti benda tu ada outcome positif. Benda tu akan dikeluarkan di tempat-tempat lain lah. Sebagai rumusan yang ni lah PM menyatakan dalam buku dia boleh cerita, dia kata maknanya bukan satu dokumen utama lah. So dia open for cadangan semua daripada ni. Saya rasa keterbukaan PM ni semua orang nampak, orang tahu dia punya kalau kita meeting ni tim apa ni, walaupun yalah, dia punya tim tu ramai kan, maknanya pelbagai kan. Pertandingan dulu dia ada satu tim kan, macam PM ni unik dia ada tim apa ABIM contohnya lah kan, ada tim parti dia, ada tim parti-parti komponen kerajaan perpaduan. So unik lah, maknanya idea tu datang pelbagai bentuk kan. Dulu macam satu je aliran, maknanya itu je lah yang dia boleh ni kan. Maknanya ni dia akan bagi peluang pada orang lain untuk bagi cadangan sama-sama untuk menambah baik kan. Apa yang kita buat ni, apa kat mana yang tak kena, dan apa yang boleh kita sama-sama untuk tambah baik supaya apa sama-sama ni lah, maknanya kerajaan akan dapat deliver. Satu lagi kalau kita pasang PM ni, dari segi dia punya hubungan apa diplomatik dengan kerajaan-kerajaan ni, dia memang dia previously pun memang dikenali kan, dia pernah dikenali sebagai apa, harimau
Asia lah semua. So benda tu diteruskan lagi. Maknanya dia bawa lagi benda tu. Dulu pun dia pernah jadi Menteri Keuangan terbaik kan. So benda tu dia bawa, so kita tengok 2-3 hari ni dia dekat Indonesia, ASEAN punya ni, kita nampak lah dia punya ni. So benda tu hopefully pulih baik pulih kita punya ekonomi kita. Macam dalam ekonomi madani itu sendiri pun ada kita nyatakan menaikkan apa dia punya term, menaikkan shilling ekonomi Raising shilling, raising the floor. ada kan, ada nyatakan tu lah maknanya. So apabila teori dia macam tu lah, maknanya apabila ekonomi tu makmur, so rakyat pun akan dapat faedah. So automatically kita punya livelihood pun improve. Itu dia punya konsep lah. So buat masa sekarang ni kita macam kami di Pacu ni, kita lebih pada tu lah untuk menggabungkan benda-benda yang masuk ni, apa yang latest one, renewable energy. Lepas tu minggu depan akan bentang untuk KSP, kajian seperpenggan. So benda-benda tu lah yang kami semua ditanggungjawabkan untuk tengok balik, untuk kita penggot balik supaya benda tu kita masuk dalam rangka pelaksanaan kita. So kita nak apa ni, tapi kalau macam kita pergi on the ground ni last time, ada juga yang cakap lah, dia kata ni konsep badan ni sampai bila kita agak complicated kan. Dia cakap suka kita nak faham apa semua. Walaupun sama je macam sahabat-sahabat kita di negeri-negeri pun kita cakap ni sama. Tapi kita kena cakap balik lah kat dia. Sebenarnya apa yang nak faham pasal madani ni? Madani tu adalah satu konsep je. Sebenarnya akhirnya adalah untuk rakyat. Cumanya kaedah dia, manhaj dia, kita boleh lagi nampak. Kita lagi nampak dia punya gerak kerja semua. Masing-masing apa ni, yalah kalau contoh kalau sebelum ni datangnya keluarga Malaysia, orang tak tanya pun. Keluarga Malaysia sendiri faham kan? Keluarga Malaysia, maknanya kita satu family, satu orang Malaysia ni adalah satu keluarga. So pendekatan dia kita lebih pada ni, kita pergi yang satunya tu orang nampak tu jelajah kan, kita pergi ke on the ground. Tu yang kami sebelum ni buat lah. Cumanya betul lah, benda tu ada juga yang mendatangkan ni, tapi dia dari segi impact tu for the long term tu, situ je lah habis kan. Itu je lah, maknanya bukan yang sepanjang masa pergi apa, letak counter JPN bergerak kan, counter apa lagi tu, JPJ bergerak, apa situ je lah, maknanya tak ada ni kan. So dalam apa ni, PM punya ni, dia memang akan ni lah, dia galakkan macam apa saja dasar-dasar yang sebelum ni, kepimpinan sebelum ni boleh diteruskan, tak ada masalah pun, tak ada isu pun. Cuma jangan kita take benda tu sebagai apa, yalah nampak benda tu sisi politik kan. Sebenarnya kita adalah untuk deliver untuk kerajaan Malaysia lah. Itu dia punya. So saya rasa tak, ni cukup saya punya sesi perkongsian. Kalau ada tuan-tuan puan nak bertanya lah kan, mana tahu saya boleh jawab, saya jawab. Tapi kalau saya tak jawab, saya panggil lah, mungkin lepas ni boleh panggil, saya recommend lah panggil apa, TKP Jacob, dia yang bawa buku ni, Datuk Ismail, boleh panggil dia. Okay, boleh open. Assalamualaikum. Saya nak tanya, sebab macam tadi kan saya nampak yang projek-projek tu kan, ada 10 projek tu. Okey, nak tanya macam mana ditentukan projek mana dulu yang nak dibuat. Macam kita tahu ada banyak projek kat Malaysia yang patut dinaik taraf. But macam mana dia pilih tu? Atas dasar apa, atas kriteria apa, ataupun ada ke mekanisme yang dia gunakan untuk buat tu? Okey, dibagi pada ni, yang saya cerita tadi ni, dia punya ni 3 fokus dia. Low cost, ni yang segera ni. Low cost, rapid execution, and high impact. Itu dia punya kriteria. Walaupun kita terima banyak, tak silap saya ada 130 lebih senarai projek yang kita terima daripada kementerian. So daripada 134 tu, kita go through satu.
kita panggil orang ni untuk buat presentation. So daripada ni lah yang kita bentang pada mesyuarat STAR, dan mesyuarat STAR akan angkat pada mesyuarat tindakan Malaysia Madani yang diurusi oleh sendiri oleh PM. So inilah antara kriteria dia low cost. Maknanya kalau projek tu tak banyak melibatkan duit, kalau libatkan duit tapi duit dah ada peruntukan, okey, macam sekolah Daif memang dia ada peruntukan. Sebab tu lah dia boleh termasuk kan. Lain-lain kalau projek-projek yang senaraikan kan, mana ada yang projek yang banyak melibatkan kos sebenarnya. Dia dari segi aspek penyelarasan saja kan, banyaknya. Macam apa sebelum ni lesen perniagaan saya ingat lah kan, kerana birokrasi tu memang ikutkan proses panjang macam ni kan. Kita tengok dia punya flowchart tu, nak pergi ni tu, tapi kita boleh buat ni without any cost. Maknanya dari segi komunikasi sebenarnya, kalau kita bekerja di bawah kementerian, dia tak nampak target grup dia saja, memang susah kita nak kerja. Tapi kita kalau kita tengok the whole punya kerajaan Malaysia, boleh, maknanya benda tu lagi mudah. So satu lagi kalau kita perasan, semua sekarang ni ada juga sebelum ni kawan-kawan saya tanya, dia kata kenapa KPPA pun sibuk juga pergi mantau projek. Tak, PM memang dia arahkan siapa-siapa saja, dia kata. Maknanya kau buat bukan jaga JPA, dia jaga JPA, KPPA jaga pendidikan, tahu kan? Bukan sekadar jaga manusia saja, kau boleh jaga sendiri projek. So semua, maknanya semua orang kena ambil tanggungjawab. Ada lagi? Because kita tengok daripada the project saja, macam Malaysia Madani, dia ada enforce yang macam ada part of Malaysia Madani kan, because it work Malaysia Madani enforce dengan UTC punya development tu. So bila tengok ni, dia macam ada, jadi sama juga enforce about like kan. So tak ada nampak ni like ada, mungkin adalah more details pada kat Malaysia Madani. So how do you how much has Malaysia Madani more detail as compared to enforce? Yalah, kalau kita nampak yang tu yang PM tekankan, dia kata kalau selagi mana dasar yang sebelum ni baik, dia teruskan kan. Maksudnya dia tak ada, bukannya dia stop terus kan UTC tu, walaupun banyak isu lah kan. UTC ni dari segi isu dia adalah kos dan juga manusia tu sendiri. So selagi mana benda tu yang boleh wiper dia, boleh dia tak sadarkan, dia teruskan. Maknanya kalau kita tengok balik struktur kementerian, ada banyak orang secara ni kan. Maknanya ada few yang combine, ada yang pecah balik, and then tak ada pun tubuh kementerian baru ke, tak ada. Cuma dinamakan semula. Mungkin orang nampak ni lah, Kementerian Ekonomi. Dulu dia EPU saja, bawah kami lah, bawah GPM kan. Terus kan dia jadi sebuah kementerian. So benda-benda yang tu PM kata, maknanya dia kata structure yang besar-besar, dia kata dia takkan ni, tak cover. So dia just improve instead of walaupun Kementerian Ekonomi tu dia dua kali kot, dia Kementerian Ekonomi and then tukar kerajaan sekejap jadi ikut balik, lepas tu tukar balik kerajaan, naik balik kementerian kan. Benda-benda tu itulah dia nampak. Sama juga orang pun cakap kenapa PM menjawab jawatan sebagai Menteri Keuangan kan. Menteri Keuangan seperti yang kita tahu, dia lebih pada bajet-bajet yang mengurus operasional kan. Compare dengan Kementerian Ekonomi, yang projek yang besar-besar semua ni, yang berbilion, di bawah Kementerian Ekonomi. So apa-apa saja projek yang kita nak minta, contohnya integriti nak buat bangunan baru semua, memang kerja Kementerian Ekonomi, bukan kerja MOF. MOF ni ikutkan yang besar dia adalah KSP, khusus pembandaraan tu kan. Dia yang pegang kuasa sebab dia sebagai pegawai pengawal. Macam kita kalau macam sini JPM, pasal kita tak ada KSU kita ada KSN lah sebenarnya, tapi dengan kata lain KSU tu adalah KSUK sendiri lah. Dia punya ADPA lah, dia panggil pegawai pengawal. Integriti sendiri di bawah JPM kan.
Maksudnya kalau yalah reporting tu GPM lah, kalau ada projek semua tu under ni kan. So macam tu lah PM punya ni, dia teruskan apa yang baik, apa yang boleh beri faedah pada rakyat, apa yang boleh beri manfaat dan beri impact, high impact, memang kita akan teruskan. Walaupun whatever pun orang cakap, oh ni pakai konsep ni PM lah, tapi benda tu bagus kan. Boleh maknanya ni lah, cuma boleh di-improve lah. Macam juga yang latest apa lagi, yang isu saya apa memang baru forward tadi yang GPGE BIM, ada siapa tu, dia duduk marah-marah lah, dia kata kan isu kan, itu salah satu yang tambah baik. Kalau tuan-tuan perempuan tahu, kalau siapa yang pernah terlibat sebelum pernah berurusan untuk beli tender nombor kan dulu kan, dulu pakai ni je, pakai borang masuk dalam software, kita buat tender kan, proses tender. So kita tak nampak tahu benda tu, tahu-tahu pula kalah RM1, RM2 je kan, berbanding dengan EBIT kita tak boleh tahu. Cumanya dari segi ni lah boleh improve kan, boleh improve. Maknanya dia punya term IT saya tak tahu pastilah, dia punya capacity tu kan, maknanya which is orang kata 10 minit terakhir tak jam sistem. Yang orang marah tu dia kata ada scalper, maknanya dia beli nombor banyak-banyak dia jual balik kan. Itu wujud, memang dulu lagi wujud. Tapi sekarang ni walaupun benda tu wujud, tapi benda tu dah improve, dah nampak dia punya keterusan tu kan. Maknanya kita tahu, oh okey, publik banyak ni. Jadi kalau dulu tahu-tahu kita pergi tengok keputusan dekat apa tu, dia kan dia punya, dia paparkan dekat dapat-dapat kan. Oh dia kata RM5 je beza kan. Macam tu lah dia punya ni. Tapi kalau yang sekarang ni kita dah nampak clear, memang betul orang yang memang betul lah, scalper ni dia memang modal dia banyak, dia punya orang pun ramai kan, dia hire lah yang ni. So komputer apa dia punya ni pun laju. So yang rakyat ni tak dia lah kan. Tapi sebenarnya macam kita punya awam ni, kalau siapa yang nak minat lah, saya dulu pernah duduk MOT kan, pergilah jumpa, buat appointment dengan pengarah GPG negeri, boleh dapat. Ini rahsia lah saya cakap ni, semua tak orang tahu. Tapi kongsikanlah untuk kita sebagai punya awam, boleh. Maknanya kita bayar harga yang pengarah tu bagi, which is harga tu memang harga yang ni lah. Bukan harga pasaran. Kalau harga pasaran mahal, kita boleh dapat yang harga yang ni lah, maknanya bertolak ansur daripada ni lah, lebih kurang, maknanya pengarah akan bagi, boleh. Dia ada kuota dia. Tapi selalunya kalau macam KL ni susah sikit lah. KL tu kawan saya tu, dia cerita dia tu macam-macam kerabat datang kan, minta nombor. Sebab setengah orang dia kata nombor tak ada apa. Tuan-tuan perempuan nak tahu tak, nombor tu salah satu punca banyaknya kes-kes yang salah laku berlaku di GPG sebenarnya. Sebab benda tu orang beli, ada nilai kan? Kita tengok pun tak ada apa pun. Tapi kita yang dulu pernah sebelum ni, pengarah-pengarah yang kena ni dengan anak-anak bawah dia, nombor je kan? Sebab benda tu ada hasil. Kalau kita tak nampak tu, kalau single digit tu berapa, dia boleh dapat RM100,000. Kita tak tahu, kita tak nampak. Tapi kalau dia buat satu, kalau banyak, macam KL ni berapa hari je dia tukar nombor kan, just a digit, berapa banyak dia punya. So benda tu, so dengan diperkenalkan sistem EBIT ni, kita nak benda tu lah berlaku telur siapa semua. Tidak orang akan tak tahu. Orang GPG buka, dia pun kan, dia tengok ni bid 1,000 dia kata tambah, 1,000 RM10 kan, boleh buat kan. Tapi dalam sistem ni agak susah sikit kan. Walaupun dia cerita, sebab saya pun pernah cuba lah kan, maknanya kita tak, dia boleh tahu result dia bukan on the spot, dia boleh tahu dalam 23 jam kan. Dia kalau boleh orang public dia nak on the spot, maknanya kita bid pun kita tahu lah siapa menang. Dia nak macam tu, maknanya kena tu, kalau pukul 10 tutup, pukul 2-3 pagi, pukul 12 baru dapat tahu result. Kita gagal. Walaupun kita tengok sebelum tu kita punya ranking nombor 1 kan, kita all sudden itu je lah yang salah satu. Tapi sebenarnya matlamat dia adalah untuk memudahkan untuk untuk integriti punya ni kan. Kita boleh tengok kita banyak mana kita betul lah, kita tahu macam contoh certain nombor tu tak apa-apa kan, tapi tiba-tiba dia punya nilai tu tinggi, kita boleh nafi lah, sebab kita ada memang running
susah nak pergi. Even kalau macam kita pergi di mana-mana, kalau tuan-tuan perempuan pergi JPJ, suka tak kalau pergi, cik nak buat apa, saya tolong, bayar RM10. Kita suka kan? Normally gitu. Kalau kita tanya sahabat-sahabat saya, even yalah, sahabat saya di pengarah KL, dia kata yang runner tu, dia bekerja daripada muda dulu sampai tua. Servis dia lagi lama pada dia, mungkin lebih lama pada kita. Tak kerja-kerja, tapi dia punya hasil based on dia orang punya ni lah, pemerhatian dalam CCTV, dia tunjuk kat saya. Dahsyat. Kira duit tu dia bagi pada anak buah dia. Banyak. Maknanya orang kita kalau pergi mana-mana, dia tak familiar ada ni, datang mana, pada runner. Bukan cakap orang lain, saya pun pernah buat macam tu juga. Tapi once kita dah tahu, kita dah ni, kita tak bagilah, urusan tu tak ada bayar pun, kan? Kita tak bayar lah, tak RM10 tu, kita tak nampak lah. Tapi dia sebab dia duduk daripada pagi sampai petang, memang masuk. Kalau saya tengok hari yang saya pergi itu hari, tak kurang RM4,000 sehari, banyak. Tapi dia ramai lah, runner dia bagi lah, dia ketua runner dia bagi duit. Tapi mungkin juga sekarang ni tak ada duit cash, mungkin lagi banyak, kan? Mungkin dia transfer kan. Tapi orang tu orang yang sama, dia duduk situ, dia lebih lama daripada orang yang duduk dalam JPJ. Sebab orang kita normally kita patut macam tu, aku tak familiar lah ni, okey, bagi pada runner. Itu salah satu kita punya, mungkin kita dah complacent kot. Pergi mana-mana kalau ada tolong buat, bayar sikit, jalan. So kalau kita tahu, yes. Cara itu salah ke? Cara tu memang tak ada undang-undang kita boleh sekat. Sebab dia runner ni, dia macam public. Dia tolong kita, so kita bayar dia. Billing seller bila bayar kita, kan? Kita willingly to pay. Dia yang salah, dia runner tu buat pertulakan dengan kawan. Itu masalah. Sebab dia melanggar prosedur, kan? Dia prosedur dia ikut. Kemudian dia kategori runner ada satu lagi, dia ada undat lain pula. Itu ada. Kita kerja jaga kaunter ni tu, dia punya isu-isu lah. Kebetulan pula masa saya pergi tu, saya buat random, saya pergi, kawan-kawan dia cerita. Ada 2-3 orang VIP datang. Betul dia nak datang tu. Sebab kita kalau kita tak tahu mungkin datang ambil nombor pelik tu, walaupun kita kata tak macam tak ada bilas. 2 kali datang. Kita tengok, ada ni itu hari kebetulan saya jumpa kerabat raja, orang nombor 2 di ni lah, mana Tengku Mahkota. Dia datang, betul lah. Dia tahu instead of apa ni, dia pergi ni. Kalau kita perasan juga, macam saya cerita juga nombor ni kan, kita selalu tengok Sultan Johor selalu menang kan, rasa-rasa macam setelah orang cakap apalah Sultan ni, duit tu patutnya pergi pada rakyat. Sebenarnya tuan-tuan puan itu, duit tu memang pergi pada rakyat. Kita patut berterima kasih pada Sultan. Pasal apa? Dia sanggup share kekayaan dia. Betul tak? Dia share tu, maknanya kekayaan dia RM800,000, dia pick nombor, tengok ni, dia pick nombor F1 tu, RM800,000 kan? Duit tu pergi pada JPJ. Orang kata, JPJ kaya kan? JPJ tak kaya. Kerajaan lah, bayar kerajaan balik pada kita kan? Itu kalau kita baca majoriti, kaya lah orang JPJ apa semua kan? Tuan-tuan perempuan tahu tak? JPJ lah antara jabatan termiskin. Saya pernah betul, dia orang nak claim TNT ikut Q, ikut TEN. Contoh bulan 9 ni kan, dia dah ada dah senarai, nombor 1 Ahmad, nombor 2 Ali. Kalau kita tak ada dalam list tu, tunggu next. Sebab dia memang limited. Sebab kita kan boleh claim, sama ada claim duit ataupun cuti kan. Dia orang cuti dah sepah memang terlalu banyak. Jadi itulah, maknanya kefahaman public. Maknanya kita ni sebagai tuan-tuan perempuan dalam ni, kalau ada saudara mara tanya, bolehlah saya share ni kan, bolehlah cerita sikit. Kata yang kaya tu bukan JPJ, kita kaya pun. Duit tu balik semula pada kita. Maknanya macam Sultan big nombor, dia share lah kekayaan. Bagus. Sama juga kita, kalau kita bayar saman, kita niat apa tu? Kita niat bagi balik pada rakyat. Kita laju kan, kena tahan ikhlas. Kalau kita
fikirkan, apa duit habis duit. Tak apa, it's okay. Kita fikirkan duit tu sebagai kita punya sumbangan. Jom kita tak fikir ni, bukan dia fikir kita kata kita nak melanggar tu. Ni bukan nak serang melanggar, tapi kadang-kadang terlajak kan. Macam saya pun dulu pernah juga, macam saya dulu pernah jaga ni lah, pernah jaga apa, JPJ. Kita handle kawan-kawan kita yang dalam kes-kes yang naik court kan, ada sebutan kes kan, yang AS punya kes. Saya handle semua, saya tolonglah kan, macam mana nak ni apa semua, nak prosedur nak buat, macam mana nak hidupkan balik saman. Last sekali saya keluar masuk sini, saya kena saman, saya tak sedar. Kita sendiri kan, kita nak tolong kawan. Aku pun ada, masa saya laku tu masa kita nak buat protest. Saya sambut. Tengok balik sistem ada sama. Saya ada tulis tu di apa, dalam mahkamah tu, sebutan di mahkamah tu. Saya kena tu ES di apa ni? Slim River. Tu selalu Slim River tu kita tahu slow. Dia 376 punya kilometer. Tengok 376 slow. Sepatutnya hari tu saya terlebih ahli kipu kan. 376 memang selalu ingat, tapi hari tu dia tekan. So kita fikir macam tu. Kalau kita fikir macam tu, tak rasa sangat lah kot. Tak rasa sangat lah. Kita bukan selalu pun buat ni kan. Bukan kalau pun buat kesalahan yang bukan kan. Melulu semua. Tapi memang ikutkan JPJ memang dia dah ni lah. Sekarang ni konsep dia kalau tak saman tu dia tangkap gambar kan. Motor dia tu dah ada equipment untuk tangkap gambar. Kalau dia nak plate pun dia boleh tahu macam-macam dah kita. Dia tahu pun kita siapa dalam tu kan. Dapat identify nombor plate, dapat nombor IC. Dia dah tahu berapa biji kereta kita ada. Dia boleh baca. Tu dah sistem. So ada lagi tuan-tuan apa? Saya ada dua soalan. Yang pertama, kalau kita tengok kan macam tuan cakap tadi, kita dapat feedback banyak. Kita tak payah fikir masyarakat yang apa orang biasa ni. Tapi rakan-rakan kita dalam isi kajian asli pun, maksudnya dari segi pelaksana lah. Peringkat pelaksanaan. So macam Malaysia Madani kita consider sebagai macam dasar. Kan? Dasar tu pun banyak orang komplain macam tadi lah, orang tak faham. Kan? So ni selalunya kalau dasar orang tak faham, maksudnya bila peringkat pelaksanaan tu tentulah akan timbul masalah ataupun dari segi kejayaan dasar. So ada tak plan dalam pacu untuk macam sebab bila tengok macam Madani ni dia tak macam in future akan keluarkan macam strategik plan strategik plan tindakan dan sebagainya supaya nak memudahkan rakan-rakan pelaksana ni dia mudah faham apa dia perlu buat dan sebagainya, dan ruang skop apa konsep kerangka macam Madani ni. Cuma kalau kita tengok kat sini, ni soal kedua lah sekali kita tengok maksudnya lebih dekat dengan rakyat kan. Tapi kalau kita macam saya lah, saya ingat skop dia setakat itu je lah. Tapi contohnya kalau kita tengok skop lebih luas, contohnya macam dunia sekarang cerita pasal break, block break kan. Adakah menjadi sebahagian daripada perancangan kerajaan juga untuk nak melihat kesesuaian negara untuk menyertai break ke ataupun nak apply untuk break ke ataupun pro and con ya, break itu terhadap ekonomi negara lah, contohnya. Itu je lah. Terima kasih tuan. Sebenarnya ialah saya pun tak ada kapasiti untuk jawab kan. Tapi saya punya general punya overview. Memang kita semua dah ada sebenarnya. Apa kalau kita panggil contoh-contoh, kita nak buat plan komunikasi pun cukup simple kan. Nak panggil semua kan. Untuk kita sampaikan apa yang kerajaan dah buat, apa yang ni lagi dalam perancangan semua kan. Benda tu memang dalam meeting apa semua kita nyatakan, tapi benda tu tak sampai ke bawah. Selalunya macam tu. Memang tak tahu break, communication breakdown saya tak pasti kat mana. Tapi kita panggil sendiri sahabat kita daripada Kementerian Komunikasi kan. Dan kita panggil sahabat-sahabat kita daripada Pernama lah apa semua kan. Masuk dalam kita punya meeting, dalam meeting strategik sikit lah, agak saraf semua kan. Masuk. Ya, contoh nak ni ya. Tapi ada yang macam contoh kita jumpa meeting kan. Kenapa kita tak cerita ni? Dia kata boleh jadi benda tu akan jadi orang ambil peluang, dia kata. Macam tu lebih kurang kan. Ada serta pihak ambil peluang. Sebelum ni saya baca dalam statement di Just saya kebetulan terscroll dalam Twitter
ekonomi tu, ekonomi madani tu, dia nak buat apa benda, something lah, dia nak buat sistem apa benda. Dia pun tanya dalam tu, dia kata, macam mana company kami nak masuk dalam ni? Dia mesti projek bilion-bilion punya sebab nak buat for the next few years kan. So benda tu salah satu kan dia punya ni. Takut potential orang-orang yang, kalau orang yang baik tak apalah, tapi orang yang nak ambil kesempatan ni takut benda tu. Dia akan dia lobby lah apalah, itu memang cerita biasa lah. Kalau macam kita sahabat-sahabat kita, kalau benda isu-isu yang besar ekonomi yang global ni, selalunya sahabat-sahabat kita dimiti kan, yang pada depan tu. So sebab itulah setiap negara pun kita dah ada macam negara besar ada trade commissioner. So dia orang ni dah ada dah sebenarnya benda tu. Dah ada nak tahu sama ada nak adapt, nak adopt benda yang berlaku di arena global. Bukan itu saja, kalau MITI pun buat sektor dia ekonomi, kita juga ada sahabat kita di sebelah blok ni, SPY. Dia lagi banyak. Dia bertahun-tahun macam contoh kalau satu isu tu dia dah study lama. Dia study lama. Tapi cumanya dia orang ni kira profesional lah. Profesional. Jadi kita pun tak kenal pun dia. Sahabat saya ada seorang 17 tahun. Tak jumpa. Cuma saya tahu dia hidup lagi lah. Tapi dalam WhatsApp dia tak tahu lah. Nama dia ada. Semalam saya doktor saya pergi, saya tanya sahabat saya ada lagi. Oh dia tak ada. 17 tahun tak ada jumpa. Sebab memang kita ada benda semua. Dan kita tahu. Cuma tinggal tindakan tu kita tahu. PM nak buat apa, KPP yang kita nak ambil kata. Contoh dia tahu dulu apa sepadan Thailand. Ni Thailand ni akan ada nanti dia punya junta akan ambil akan berlaku perubahan daripada kerajaan publik kepada kerajaan militeri. Dia orang dah baca. Terpulang pada kita, tindakan kita macam mana, kita nak buat macam ni. Ada contoh juga macam Indonesia nak buat kat Nusantara. Kita ada semua tu, kita bekalkan. Contoh kalau macam Nusantara tu akan mempunyai satu buah mungkin bandar yang besar. One day kita pun ada plan. Contoh kita kemukakan. Masa dulu saya sebetulnya saya jaga kereta api. Kita kemukakan plan ni pada kepimpinan. Tapi terpulang dia nak ni kan, tak kan? Macam contoh di Sarawak, dia cakap dia kan dia border Sarawak lah kan, Kalimantan. Kita cakap lah, why not kerajaan Sarawak pun dia pun yalah dia isu tanah, and then isu funding ni government lah, kerajaan Persekutuan. Dia kata kami cadang, kata why not kita fikirkan one day kita akan buat interconnected punya rail kan untuk connect Sarawak tu Nusantara. Dia kata, dia orang cakap macam ni, dia kata Sarawak ni jalan pun tak berapa nak ada. Dia tak nampak macam tu. Tapi ialah rail ni benda yang something yang lain tau daripada jalan. Kalau kita majukan rail, kita tengoklah negara Korea, Jepun semua. Mana dulu dia majukan? Rail. Dia bukan majukan jalan raya je. Itulah orang dia boleh pakai rail. Kita kalau betul rail macam tu, kan? Duduk Putrajaya ni sama je, duduk Kelantan kot. Datang balik hari je. Kalau betul-betul rail macam Shinkansen kan? Shinkansen tu saya pun diberi peluang. Kalau tuan-tuan perempuan pernah kan, ada yang pernah berpeluang, speed dia 300 Shinkansen tu, bullet train tu. Memang logik kalau kita tanya, you duduk mana? Ni kan, Ulang Alik. Satu saya jumpa tu, dia kerja kat Tokyo, dia duduk di Sendai. Sendai ni jarak dia sama dengan KLJB. Tapi dia commute, daily commute. Sebab apa? Dia punya sistem tu. Kita KLJB kalau drive berapa? 3 jam setengah, 4 jam kan? Dia cut to half, maknanya sejam lebih, sejam setengah boleh sampai. So dia gerak contoh kita kalau nak kerja pukul 8 pagi, pukul 6 gerak sampai. Tu rail. Tapi isu dia high cost, memang cost dia memang tinggi. Kenapa kalau orang tanya rail Pantai Timur tak boleh dimajukan berbanding dengan ETS kan? Orang pergi ke utara, syukurlah one day akan siap nanti double track to all the way to JB. Senang ada ETS. So apa kita ke utara. Sebabnya kita tak sanggup nak tanggung kos nak dibalik di laluan Pantai Timur. Laluan Pantai Timur memang sekali dah jadi benda yang estetik kan, orang pergi jungle punya track kan. Sebabnya dia teknologi lama.
Kalau yang yang double track, dia double, dia ada dua pergi balik. Yang Pantai Timur satu je. Tu dia kena break, berhenti. Dulu kena gemas. Itu isu dah. Dia tak boleh selisih, nak selisih sebenarnya cerita dia itu. Jadi menurut tu lah. Cuma sepanjang saya berpeluang jaga kereta api ni, memang Thailand nak sangat. Walaupun Singapura tak sanggup nak buat high speed rail. Thailand nak, dia nak daripada all the way daripada Bangkok to KL. Benda tu memang selalulah bincang, walaupun sama juga yang laluan kalau tuan-tuan pakai otak panjang. Sebenarnya ada rail. Dan kerajaan Thailand memang interested. Dia dah siap buat dah, dia punya CIQ besar-besar, dia cantik untuk connect dengan kita. Tapi kita tak tanya. Maknanya isu dia pasal dulunya orang kata senang nak suruh pergi barang. Memang senang lah sebab kita tengok jalan sungai Golok tu berapa luas je. Capat-capat barang je kan. Laluan tikus dia ada berapa? Ratus-ratus kan. Laluan tikus orang pun dah tahu. Tapi rail patutnya kena lah, patutnya kena fikirkan. Tapi mungkin benda ni bukan priority dan juga surely high cost. Dia satu nak buat satu tu berapa few kilometer tu pun dah bukan juta. Satu projek tu yang bilion lah. Jadi akan jadi isu. Kita boleh majukan tapi sebab kita tengok priority balik kan. Mana yang buruh kita ni sekarang ni, kalau priority kita adalah berwakil banyak pasal isu semua manusia je orang kan. Waktu isu doktor kontrak macam mana kita entertain. Sedangkan dulu kalau tuan-tuan tahu sahabat-sahabat kita di macam kerja kat kemas dia kontrak berapa puluh tahun sebelum adanya dasar 15 tahun kan. Saya ingat lagi masa tu kebetulan pula saya pernah kerja dengan KSN lama dulu. Kalau tuan-tuan ingat Tasri Sidi Asad kan? Ada orang tanya dia kata, ada orang tanya dia kata, Tasri bila kita nak selesaikan isu kontrak. Dia Sidi Asad ni kita tahu dia, kita tanya soalan kita tak akan dapat jawapan. Kita kena balik dia. Macam tu. Tu saya kenal dia, saya tak akan tanya soalan. So orang tu tanya, dia kena balik. Dia kata, you kerja berapa lama? Saya kerja 8 tahun. You know what? Pegawai kemas, sahabat-sahabat saya di kemas, dia kata 20 tahun kontrak. Macam itulah dia punya dia kan. Jadi kita banyak selesaikan isu tu. Sebab benda tu yang paling orang duk highlight macam contoh doktor semua tu kan isu. Sebab isu dia adalah balik semula kita tengok enrollment kita punya pembelajaran tinggi memang kita. Kalau ikutkan kita nak kena buat kajian kesaraan tu kita tengah buat kan. Tengok balik sebab kita repairkan oleh bukan sangat gaji tau. Dia projected kita ni pencen sekali. Maknanya dia projected once dia lantik kita, dia tengok kita berapa lama ni. Maknanya sampai kita meninggal lah. Maknanya kan, masuk sekali ambil kira sekali pencen kita semua. Kita akan ambil kira gaji kita yang kita ada sekarang ni. Kita lepas kita pencen lagi, kita punya award lagi kan. Macam tu dia punya ni. So benda-benda tu lah yang mana priority kan. Bukannya seperti kita ni, sebab kita banyak mata sebenarnya, banyak kepakaran pun yang memandang isu yang perkembangan semasa. Tapi cumanya kita tak nampak pasal government pun ada strategi dia dan dia ada priority dia, tu je. Nanti kita tengok dalam, mungkin yang tuan bagikan nanti kita tengok dalam KSP. Mungkin itu dah kan. Dan ini yang kalau masuk dalam KSP tu means that itu akan dibuat. Okey dah. Sorry, minta maaf sebab saya pun dah keluar masuk. Cuma kami pun ada bawa agenda integriti lah. Macam mana kami nak kaitkan agenda integriti ni dalam madani? Mana yang sesuai? Pillars mana yang sesuai? Tadi. Yang ni lah pillersnya. Yang institusi tata kelola ni kan. Okey. Walaupun kita tengoklah dia punya informasi sebenarnya ketulusan perolehan kerajaan tu semua tu dan yang rasuah. Betul, benda ni pun bangkit. Kita pun kalau pergi mana-mana, even kalau ada PM dan TPM tu lagi kopi. Nak cerita pasal integriti ni, cerita pasal rasuah ni. Akan gitulah kan. Tapi benda tu memang kok mana-mana pun saya pun pernah duduk bersama-sama dengan PM dengan bersama-sama dengan KT, SPRM semua sekali. Memang akan cerita benda ni. Dia cerita pun tempat kita ada sekali. Dia bukan cerita pasal motif politik. Tapi
ceritalah nama ni, orang ni macam ni, orang ni macam ni. Orang ni macam ni, apa tindakan kita nak buat. Dia lebih pada, dia kata, lepas ni berbalik pada agensi yang ni lah, maknanya SPRM. Kalau PM nak campurkan, memang habis kan. Orang nampak lah politik baik. Dia 23 hari ni ada kes, 23 kes yang kes high profile, tiba-tiba kan. Jadi akan ada, memang akan ada ni. Tapi Institut Executive pun saya percaya memang kita pun ada ni kan, ada punya sasaran dan kita punya tanggungjawab. Bagaimana balik pada pucuk pembinaan kalau dia minta kita laksana. Slide ni boleh share? Boleh share ke slide? Boleh share macam ni. Saya melihat itu sebagai projek-projek jadi sebab kita nak cuba low cost kan. Di mana ada benda yang kita bukan kos yang tinggi, cuma perlukan perubahan sikap. Integriti dulu kan kita terapkan dan perubahan sikap masyarakat boleh menyebabkan kepada perubahan ke arah yang lebih baik lah. Kan? Dan kosnya agak besar je. Yalah, macam integriti kita dah ada. Semua ni kat kementerian ada. Dia punya OSP lah semua kan. BMS apa tu, semua tu kan. Semua sepatutnya ni. Tapi cuma ni berbalik pada ni, kalau orang tu sendiri dia nak boleh. Dalam government ni memang macam tu. Dan kalau ada orang nak ambil peluang, memang ada. Saya baru jumpa kes baru ni. Seorang ni awal-awal dia resign. Tapi resign dia tu agak mengejut. Orang pun tak tahu ni lah. Tapi dia pegang portfolio kewangan, dia PT kewangan dia. Mula orang tak tahu. Orang tengok balik dia punya ni, check balik. Government hilang 10 juta. Duit apa tuan-tuan? Apa? Duit gaji. Dia PT kewangan yang jaga gaji. 10 juta. Mula orang kata, sikit ni kot, paling tidak pun dia boleh ni, tak sampai 1 juta. Check balik, check rupanya dah lama dia buat kerja. Makin lama dia nak resign tu, makin dekat tarikh nak resign tu, makin banyak dia transfer. So total semua kita kira balik, tengok balik penyesuaian tu kan 10 juta plus. Orang tu pun muda lagi, ngam-ngam dia resign, dia pun buat company dah orang dah ni lah. Memang selalunya orang yang bersalah ni, dia buat kesalahan, suka dia nak tutup, tapi dia pun tak ada pun nak transfer duit kepada proxy, tak ada. Tapi dia memang orang ni memang jujur. Dia nak buat jenayah, tapi pada masa ni dia transfer duit dia. Kita tengok balik duit nama dia, betul-betul nama dia. Yang tu satu. Yang satu lagi saya jumpa duit welfare. Maknanya penerima orang kampung yang menerima ni lah, Jabatan Kebajikan Masyarakat punya bantuan dia. Dia tiba-tiba kata, saya tak dapat bantuan, saya dah dapat sebulan 500, tak dapat. Dia pergi mengadu ke ni HQ pun check balik. Rupanya hilang saya 5 juta. 5 juta. So dia memang disalurkan. Dalam selang-seli tu ada nama dia. Ada selang-seli, ada nama dia. Celah-celah tu ada nama dia. Orang lain semua 500 kan. Sampai dia 20, 30, 40 ribu. Masa dia nak resign bersama dia sama trend dengan yang tadi. Masa dia nak keluar 100 ribu, 200 ribu. Dipasukan nama-nama yang penerima tu, kononnya dah masuk kan, boleh masuk di kampung. Benda tu memang adalah balik pada orang tu sendiri. Sebab dalam sistem ni, kalau dia tu dalam ikutkan integriti sepatutnya nak kita ni kena 3 tahun je jadi CCTV kan. Tapi kalau di negeri, benda tu banyak tak berlaku. So mungkin dia rasa benda tu tak ada orang monitor, peluang ada, dia pun ada tahu jalan yang macam mana nak buat. Berlaku, macam kita tengok macam tak logik. Tapi kalau dia buat sekali, dia orang tak ada apa. Buat 2 kali, tak ada apa ni. So dia buat berkali-kali sekali, dia sempat dia resign. Maknanya tak ada orang pun perasan. Saya dimahamkan dia ni menjadi kepercayaan kepada dia penyedia, dia ada pun pengesah, pelulus kan. 2 orang atas dia percaya dia. Maknanya dia bagi je dia punya ID. So lepas benda tu dia tahu orang tak percaya dia ni satu dia gaji. 10 juta tu banyak. Maka tak habis kalau 10 juta pun ni kan. Tapi oleh kerana itulah ni juga balik pada apa ni, kita lah kalau kita
sebagai supervisor so sekarang ni kalau JPA, instead of dia cari pesalah tu, kita ni macam guarantor tau. Kalau kita sebagai penyelia, mana dia cari penyelia? Dia buat apa dengan nak buat? So balik pada penyelia lah. Dia maknanya kau tak dapat dah ni penghutang macam guarantor, dia akan cari guarantor kan. Kita lah guarantor. Kalau kita ada nak buat bagian tu. So macam kes yang 10 juta, satu office nak charge. Termasuk pengarah dia sekali. Memang tak ada monitoring. Kalau orang tak buat random checking tu, orang tak tahu. Orang tak tahu hilang dia 10 juta tu. Orang macam tu. Tak logik. Tapi lah. So lagi? Tuan, lagi? Ada lagi? Dah. Soalan tu memang tak jawab pun, tapi ialah saya punya sebab kami kadang turun kepada masyarakat, kadang dia tanya. So kita pun kadang memandai je nak kaitkan kan dengan agenda madani. Dia memang gitu pun. Dia buat bengkel pun, dia kena memandai sikit memang betul. Dia sesuaikan sebab dia perkataan Melayu ni dia boleh ni. Macam contoh kemampanan kan. Kita boleh lah kita nak ni. Maknanya mampan ni pun bertahan lama kan, jangka panjang. Sustain, boleh sustain. So orang kena sesuaikan. Sama je kita buat engagement. Contoh kita buat kementerian perumahan tu, kita buat engagement. Dia datang dulu benda tu. So kita tengok, okey, yang ni okay. Yang ni sesuai. Kita ni balik kan. Kita mapping balik. Macam tu lah. Tapi yang pasti kalau kita sebut integrity mesti tata kelola punya. Yang trust dua ni, strategi dua ni. Walaupun dulu memang dia pecahkan antara nak reform institusi. Satu lagi ni memang khas untuk tata kelola sebab memang PM highlight tata kelola ni memang paling penting lah. Dia nak buat satu strategi khusus sebelum ni. Tapi oleh kerana tu Kementerian Kewangan ni dia dah satukan balik. Sebenarnya tu separate thing tu. Institusi dengan tata kelola tu berasingan. Sebab kalau kita tengok tanggungjawab reformasi institusi itu di bawah Menteri Undang-Undang kan. Seri Azalina kan. So tata kelola dia pecah bawah JPM. Sekarang JACC dah tak ada ni. JACC bawah SPRM. SPRM. So semua dah masuk SPRM. Maknanya SPRM lah akan lead ni kan. So ada lagi? Setiap ni dia punya champion dia kan? Ada. Memang ada champion. So kita mapping ikut kementerian pun. Kementerian kan kita masing-masing kementerian dia ada sektor dia. Ada sosial, ada ekonomi, ada keselamatan, dia ada cluster dia. So kita mapping ikut tu. Walaupun certain kementerian dia mungkin susah sikit nak tengok dari segi ekonomi. Memang pun dalam government ni kementerian banyaknya kita adalah social benefit, kita social profit. Profit kita bukan dinilai melalui kewangan kan. Kita maknanya kita nilai lebih pada sosial kan. Tanggungjawab sosial tu lebih. Sebelum ni macam contoh PMO kan, sebelum ni lah, bukan zaman PM sekarang dulu. Kita hire orang luar kan, swasta. Dia masuk dalam government, dia tanya kita punya plan, macam mana kita nak meningkatkan hasil berbentuk kewangan kan. Memang susah lah kita nak define, kita nak define benda tu. Sebab kita memang bukan profit oriented kan. Kalau kita profit oriented, kita dah jadi swasta lah. Sebab tu kita lebih pada sosial, kat mana-mana pun. Kita semua menerima manfaat. Kita semua adalah rakyat dan juga penerima manfaat. Pada masa yang sama kita berpeluang kan, untuk bersama-sama kerajaan boleh gubah dasar lah. Ada lagi? Cuma satu dapat, mungkin lepas ni kita boleh bersambung sebab saya jaga bahagian komuniti. Kami selalu turun dengan ketua-ketua kampung kan. Elok dengan JECOM pernah hadir? Tak pernah hadir. Itu mungkin lepas ni mungkin saya boleh ambil phone tuan, nanti kita boleh buat dua slide ke apa untuk menerangkan kepada ketua-ketua kampung ni. Sama juga ni, JECOM. JECOM memang itulah fungsi dia, Jabatan Komunikasi Komuniti kan, komuniti. Sebab itulah JECOM. Dia ambil orang ID tu, Datuk Yusof tu, apa tu? Dia orang ID yang buat buku ni. Dia dah untuk memahamkan orang kampung ni. Kemudian ada certain target lah macam komuniti. Dia contoh dia baru ni kalau contoh apa kekerasan, dia pergi ke universiti.
maknanya dia nak mendekati golongan mahasiswa dan semua. Walaupun masa during election tu kita pergi semua dalam sebab dia memang ada jawatan rasa khas untuk komunikasi. Pak komunikasi ni dia panggil gerak saraf. Dia tahu integriti tak dijemput pun. Tak ada kan? Yalah, kami selalu di ni lah. Masa ni boleh buat lah. Dia Banyak ni mastermind ni. dia ikutkan kalau gerak saraf tu memang cerita pasal strategi tu je. Lama lagi gerak saraf dan perang saraf. Tapi benda tu agak rahsia lah kan. Tapi cerita sebab kita semua punya awal. Memang dalam tu lah kita cerita pasal strategi macam mana kita nak approach pada rakyat di bawah. Maknanya kalau walaupun ialah kita tahulah masa sebelum ni masa election tu teruk kita kena macam kami pacu ni kan, dia kata tapi tak pergi pagi ni kan, tapi kita memang nak pergi on the ground. Kita pun ada 3 program. Mungkin kita boleh lah pergi dekat ni. Saya kawan kementerian ni, saya pergi sebelum ni pergi KKR, pergi KPKT semua. Memang itu je lah kita punya capaian kita kan. Lebih lagi sebab kita ni sebenarnya macam pacu ni fungsi dia adalah untuk menyelaras semua. Di bawah kami boleh panggil kan, kami boleh panggil JECOM ni, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi, AGCC di bawah bernama panggil untuk menerangkan. So walaupun mungkin benda tu tak sampai, mungkin sebab sekarang ni kita punya medium of communication pun dah dynamic. Boleh jadi orang ni dulu yalah dia tak baca paper kan, dia baca benda viral dekat WhatsApp, TikTok. Itu memang ya. Jadi benda tu lah nak jawab tu memang saya rasa government tak banyak lagi kan. TikTok memang susah sikit lah. Saya tak tahu mungkin sahabat-sahabat kita di KKD tu dia boleh jawab lah. Tapi memang kita ada plan tu kan, masuk dalam ni saya ingat kita dalam plan komunikasi kita. Sebab lately ni memang cerita pasal komunikasi je. Yang ni tak masuk lagi. Next punya meeting kita masukkan untuk macam mana kita nak ceritakan benda macam ni. Walaupun dalam TV dah ada ni view ni. Walaupun orang cerita lagu Madani tak sedap lah, itu komen. Tak komen lagi. Dia kata lagu komen apa? Madani tak macam lagu bertertib sebelum ni apa? Keluarga Malaysia orang boleh nyanyi je. Tak apalah. Itu biar lepas lah. Yang pilih tu, yang pilih lagu tu orang lepas tak boleh. So okay lah. Pulang lagi sebab kononnya sebelum ni kita nak target orang muda. Tapi budak-budak pun tak suka. Sekolah tak suka lagi sebelum itu. Okey, saya ingat itu saja. Kalau ada apa-apa boleh email, boleh communicate. Kita anytime sebab kita di Blok 3, SP3. Di situ bukan kita saja, kita ada sekali dengan Jabatan Komuniti JECOM. And then kalau nak jumpa sahabat-sahabat kita Sarawak sebagai bahas kajian hal awal sama Sarawak. So saya ingat itu sajalah. Kalau ada apa-apa ni semua anytime boleh datang ke kita. So saya harap tercapailah hasrat stability untuk ni, walaupun saya bukan orang yang yelah kan untuk ini saya saja just share kan. Korang tahu apa dah boleh buka mata lah pun. Cerita pasal Madani dia dah ada cerita, boleh cerita pada sahabat-sahabat kenalan semua. So itu sajalah. Saya sudah ingin memilih terbuka. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Rahim di atas pengurusan menarik serta tadi. Semoga ianya dapat memberi manfaat